والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومن اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kita sambung idaman penuntut jilid yang pertama. Aku suka berapa ni? Muka surat 40 Jawi Rumi 18 Hukum menggunakan bejana. Jarang dibincangkan ni. Jarang dibincangkan. Hukum menggunakan bejana. Bejana ni bekas. Maknanya kita guna bekas ni ataupun peralatan dia ada hukum rupanya. Mari kita tengok insya-Allah pada malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hukum menggunakan bejana. Bejana ni bekas lah. Haram atas orang Islam. Orang Islam. Haram atas orang Islam lelaki dan perempuan menggunakan bejana. Bejana ni contoh aja. Dia sebenarnya peralatan. Haram menggunakan peralatan. Bagi contoh dalam kitab kita ni bejana seperti pinggan. Pinggan mangkuk daripada emas dan perak. Pinggan mangkuk daripada emas dan perak, sama ada besar atau kecil, sedikit atau banyak. Kita tahu orang perempuan boleh guna emas. Orang lelaki boleh guna termasuk pakai. Orang perempuan boleh guna emas. Orang lelaki haram guna emas. Itu kalau dari sudut pemakaian, dari sudut pakai. Tapi dari sudut menggunakan peralatan, tak kira lelaki atau perempuan, tak kira. Haram atas orang Islam lelaki dan perempuan. Dia tak kira lelaki perempuan. Haram. Menggunakan bejana ni haram. Guna alatan. Pinggan mangkuk pokoknya haram. Pinggan mangkuk, cawan, sudu, mungkin kita boleh kata pen. Kita guna pen. Bekas-bekas apa-apa je lah daripada emas dan perak. Haram. Kalau ada kat rumah tu kena, bukan buang lah, jangan buang, jual lah maksudnya. Dengan segera. Dengan segera. Perlu apa dia panggil, perlu dicairkan dengan segera. Cairkan ataupun jual ataupun buat perhiasan orang perempuan. Tak boleh ada. Hukumnya haram. Apa dia? Macam mana? Warna, tak kira warna.
Ya, asalkan dia ada emas. Emas 99. Celup, nanti kita bahas sekejap. Ada ni, ada. Ada. Saya tahu memang akan timbul isu tu ni, yang celup, emas celup. Sebab kalau tak ada dalam kitab, saya jawab terus dah. Sebab dah ada kitab, tunggu bacalah. Kan? Nanti bila baca, nanti nak cakap apa pula. Dia baca. Kalau tak ada, saya jawab terus. Tak kira lah emas tu 99.9, 91.6. Biasanya dia akan letak sikit campuran dalam emas tu. Dia letak benda asing, alloy dia letak dalam emas tu, supaya emas tu jadi kuat, susah nak patah. Kalau emas original, bukan emas original, emas tulen betul, senang patah, dia tak tahan lasak. Jadi dia akan letak satu-satu bahan, satu-satu bahan lain, supaya tahan lasak, keras. Ada yang buat cincin tu kan, cincin emas kan, dia ada tempat pegang, batu, tempat pegang permata lah, kita kata batu permata tu. Dia punya apa benda, istilah kaki dia nak pegang tu. Kalau emas 99.9 tak boleh pegang, sekejap je cabut lah. Dia kena campur benda lain, tembaga dan sebagainya, campur benda lain, apa, nikel, campur macam-macam lah, yang kita bagi karat-karat tu dicampur supaya dia jadi keras sikit. Emas ni bila bercampur tu pula, dia akan berubah warna sikit-sikit lah, dia akan berubah warna. Jadi sama ada yang kata perhiasan atau betul alatan tadi tu, ini cerita bukan pakai orang perempuan boleh, orang lelaki tak boleh. Itu pakai perhiasan. Ini pakai buat cawan, buat apa, buat tu, butang, pinggang mangkuk, lebih-lebih lagi sudu, pen, dia tambah. Yang kita yang terkenal emas 916 lah. 916 maknanya 91.6% emas. Maknanya 91.6, 8.4 lagi bukan emas. Sebab tu terkenal, sebab kekuat logam lain dia letak, sebab dia agak kuat, agak keras, agak kuat, boleh pegang. Sebab tu 916 ni memang terkenal lah, nak mengeraskan struktur dia supaya tak mudah patah. Tapi kalau kurang daripada 916, dia jadi dah jadi tak macam kurang dah dia punya kilauan dia tu. Tapi kalau lebih sangat, dia tak kuat pula, sikit patah, kejap kena pergi, mahal tu kena pergi upah dia tu. Jadi orang tak, jarang orang pakai emas tulen 99.9. Jarang orang pakai emas tulen. Tak praktikal dan tak sesuai pakai, tak sesuai dibuat peralatan. Pakai pun tak sesuai, buat peralatan pun tak sesuai, kerana pertama dia berat. Nak buat apa, teko, puang kat nak konten je, teliten je. Ni yang kan tak sesuai, memang tak praktikal. Nak pakai juga tak praktikal, sebab dia lembut, dia perlu dicampur dengan logam lain supaya lebih keras dan tahan lasak. Kita itu yang 99 dia panggil emas tulen tu kan. Dia ada yang 24 karat kan, 24 karat tu kan. Karat ke karat? Karat. 24 karat. 99.99 emas. Ataupun orang sekarang panggil emas 10. Ni kalau orang biasa main emas ni tahu kan ni. Sini biasa main emas. Biasa. Berapa kilo ada? Jangan cakap bahaya. Emas 10 dia panggil. Biasanya emas 10 ni atau emas 99.99 ni dia buat pelaburan, gold bar, jongkong, dinar pun ada buat. Dia ada 22 karat. 22 karat ni 916 lah. Emas 916 yang tadi tu 8.4% logam lain supaya dia kuat, dan dia punya emas tu masih lagi nampak bersinar dan dia kuat. Cantik lah 916, kombinasi yang cantik. Ada yang 21 karat 87% emas, 20 karat 83%, 18 karat 75%. Biasanya kalau emas yang ada batu ada permata, biasa nak buat cincin kahwin ke cincin bertunang kan ada batu. Biasanya kat situ emas tu cuma 18 karat aja. Ada 75% aja emas tu. 25% lagi logam lain. Sebab tadi itulah nak pegang batu tadi tu. Kalau tidak, kejap ni hilang batu. Baru ni sebulan dah hilang dah batu, jatuh. Ada 14 karat ni 50 lebih persen aja. Ada.
Biasa orang tua-tua dulu, tok kita dulu biasa guna yang 14 karat lah, 58% emas. Ada yang 9 karat. Berapa? Tak sampai 50%, 30 lebih persen, 37% aja 9 karat. Dia panggil 9 karat suasa. Yang orang lelaki duk pakai kata suasa boleh mana suasa tak boleh. Sebab ada 37% emas. Lepas tu dia campur tembaga, lepas tu campur perak. Campur tembaga, campur perak. Dia adalah kombinasi dia, misbah dia. Campur. Jadilah suasa. Lepas tu suasa ni murah. Tak kisahlah emas jenis mana pun, bila dia buat peralatan tadi, pinggan, mangkuk, apa semua tadi, maka haram guna, lelaki ataupun perempuan. Untunglah orang perempuan. Kalau ada ni, kena bukan buang lah, kena lupuskan dengan segera. Rumah lah yang paling untung. Nak buat apa, tak kena jual, sayang. Cairkan, buatlah cincin. Perhiasan tak apa, simpan perhiasan tak apa, tak ada masalah. Dan kadang-kadang bila bercampur logam lain, dia akan bertukar warna. Malah dia boleh jadi warna putih. Boleh jadi warna putih. Kita panggil emas putih lah, 18 karat. Tambah tembaga, dia warna merah muda, macam warna pink pun ada. Selagi ada silawan emas, sama ada persen dia banyak atau sikit, selagi itu haram. Kalau orang lelaki pun sama, orang perempuan pun sama, haram guna peralatan. Kalau dalam masalah pakaian, masalah perhiasan, sama juga. Tapi orang lelaki sajalah, orang perempuan boleh pakai perhiasan. Orang lelaki, jika nak orang lelaki yang kata pakai emas tadi, selagi ada silawan ataupun kilauan emas. Kilauan emas ni macam macam program ni pula. Bukan, kilauan dia tu ada lagi, walaupun 37%, walaupun 10% sekalipun, ada sinaran dia tu. Kalau orang panggil mergelik tu ada lagi, mergelik emas tu ada lagi, maka orang lelaki haram pakai. Dari sudut pakai ni, pakai perhiasan. Dari sudut peralatan, lelaki perempuan haram, selagi ada mergelik tu, ada kilauan emas tu. Sebab ada emas dalam tu. Baik, kita sama baca sikit. Sedikit atau banyak, dia walaupun sedikit atau banyak, sedikit atau banyak, termasuklah pencelak mata. Celak mata orang perempuan lah, biasa orang lelaki pun sama, orang perempuan pun sama. Pencelak mata tu bukan perhiasan. Perhiasan cincin, rantai itu kan, bukan gelang kaki. Itu perhiasan. Sekarang ni pencelak mata bukan perhiasan, maka pencelak mata dia punya bekas emas haram. Kalau ada, cairkan dengan segera, buat cincin. Bekas celak, pencelak mata, bekas celak, macam itulah jenis-jenis, macam itulah peralatan-peralatan macam tu. Pencungkil gigi tak boleh juga, sebab dia tool, dia peralatan, dia bukan perhiasan. Sudu, garpu, ada orang pakai itu. Ajak orang datang kenduri. Hilang sudu, garpu. Jangan pakai. Sikat rambut pun sama. Kita kiaskan dengan benda-benda lain kan. Apa lagi? Perbaraan yang letak bara tu orang dulu kan. Sekarang ni apa nama tu? Bukhor tu kan ayam bekas gitu. Sama lah tu, perbaraan. Orang dulu letak kemian. Dan penting benda tu. Benda lah. Jarum jahit tak boleh. Dan sebagainya. Yang diperbuat daripada emas atau perak. Bukan emas je, termasuk perak. Perak pun tak boleh. Perak lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Pakai perhiasan. Perak tak boleh buat peralatan. Sayyidina Umar, bila ada kematian seseorang tu, dia tinggal anak-anak, dia tanya anak-anak dia, apa ayah kau tinggal? Dia tinggal tengok ada macam mangkuk apa semua. Sayyidina Umar buang tu maksud cair leburkan.
Tak boleh, haram. Perak pun tak boleh, emas pun tak boleh. Demikian juga haram berusap dengan perbaraan itu. Kalau kata bara, ada asap dia gunalah. Kalau dulu kemian, orang tu selain daripada yang buat korapatnya lah, yang korapat ni dia nak buat halau hantu apa semua ni yang betul ni. Sebab kemian ni dia bukannya asal kata kemian dia buat benda korafat, tak semestinya. Kemian yang sebenarnya guna dulu bila ada kematian. Tapi kita kalau kematian bau tak datang dah rumah dia. Sebenarnya untuk buang bau busuk tu asal kemian asalnya. Bila kata ada kematian dia berasap. Sebab kan bau kan busuk, bau mayat. Jadi untuk hilang bau kan kemian tu agak wangi baunya. Itu asal. Akhir sekali bau kemian jadi seram. Seram apa ya? Tu asal. Jadi bara asap itu haram juga macam tu. Asap dia haram. Kalau kata bukhar tadi, bukhar, asap itu haram juga. Itu haram berusap. Dengan perbaraan tadi, kecuali kerana terpaksa, kecuali darurat. Yalah, darurat babi boleh makan, biawak boleh makan kan. Darurat tak ada cerita lah kan. Okay? Darurat. Contoh darurat, umpama pakai pencelak daripada emas. Umpama pakai pencelak daripada emas atau perak, jadi cerah mata. Kalau tidak, kalau tak pakai, jadi rabun. Relax ada sebut. Tak tahulah. Celak tu dia kena sarung dia mesti emas. Kalau tidak, mata. Sebab tujuan pakai celak, sebelum tu kan, orang pakai celak ni, tujuan antara khasiat pakai celak, lelaki dan perempuan, adalah mencerahkan mata. Sebab bila kita pakai celak, orang biasa pakai celak dia tahu lah. Kadang-kadang kalau pakai celak terlebih sikit, bila ludah hitam. Bukan hitam legam. Hitam lah. Hitam lah ludah. Dia masuk ke mata, dia menyerap, dia keluar ke sini. Dia meresap. Kalau bulan puasa pakai celak, meresap tak batal. Walaupun telan. Sebab dia bukan, lain lah kita keluar kan, dah nampak hitam tu, telan balik baru batal. Kalau sekadar dia lalu kat dalam ni, batin, tak batal puasa. Celak tu, antara celaknya adalah untuk menerangkan mata. Sebab tu dia bagi contoh kan, tu orang pakai celak. Pencelak daripada emas, tapi tiba-tiba dia kena pakai emas baru terang. Macam tu lah. Kalau tak pakai, tak mujarab. Kenapa tahu? Jika begitu, tapi ya ke tidak, try lah. Kalau betul begitu, bukan masalah celak tu, masalah bekas dia tu, emas. Sebab celak kalau buah dalam plastik, dia hilang khasiat. Contoh, dia bagi contoh je. Kalau macam tu, kena pakai emas, baru dia pergi, baru terang, atau boleh pakai. Nak tahu ya ke tidak, kena buat lah, try tu. Macam tu juga kalau kita kiaskan minum air. Dia tak nakit apa tau. Kalau minum air pakai cawan, mahal mana cawan pun, kopal ke, apa nama, apa benda nama nama macam-macam nama, sakit perut, tak hilang lah. Buat macam mana? Makan pakai pinggan ni masih keluar cerit-berit je. Tapi pakai emas, perak, elok. Maka boleh pakai. Tapi bukan main-main lah, sungguh-sungguh. Begitulah yang lain-lain. Macam tu juga buat gigi. Buat gigi. Gigi emas. Zaman Nabi dulu ada sahabat, dia buat pakai besi. Seorang lagi buat pakai perak gigi dia. Sebab dah tercabut gigi. Seorang sahabat gigi, seorang sahabat hidung. Hidung. Masa pegang tu hidung kena potong. Najib baik hidung kena potong. Dia elak. Hidung kena potong. Hilang. Apa dia panggil? Ropong. Ropong. Hidung hilang. Straight. Boleh nyawa lah sebab ada lubang. Macam tu. Keluar masuk. Kalau hujan tu, lemah dia. Betul lah. Kita Allah buat yang cantik lah kita ni. Hidung ke bawah. Maksudnya lubang hidung ke bawah. Cuba kalau lubang hidung ke atas. Tak boleh mandi. Hujan tak boleh. Aku lemah. Jadi dia buat macam mana tau? Hidung dia kena potong. Dia ganti dengan besi. Tapi sampai sebulan dua gitulah, kadang-kadang seminggu dua gitu, bau busuk. Sebab daging dan besi
Termasuk daging dan besi, dan daging dengan perak pun sama. Dia tak sesuai. Menyebabkan dia macam tak melekat molek, tak lekat elok, maka jadi busuk. Buruk lah kita kata. Daging itu buruk. Jadi busuk. Dia bukan dia je bau busuk. Sebab hidung dia. Orang sebelah pun bau busuk. Busuk daging buruk lah. Akhir sekali akhir sekali Nabi suruh dia, kenapa tak pakai emas? Nabi suruh dia. Lelaki dia pun buat emas, hidung emas. Oh, okey. Sebab tu orang pakai gigi emas. Sebab tu. Sebab kalau pakai besi, kalau pakai perak sekalipun, memang dia ada bau. Bau, betul lah. Tapi cuma sekarang ni dah ada gigi, kan? Gigi memang macam gigi betul lah. Oh dulu. Sekarang ugi lah pakai emas. Ugi. Kalau orang nak rompak ke apa, duit tak ada, dia cabut gigi je. Aku tak kira. Kalau kena tangkap aku ni, tak dapat apa lah, cabut gigi je. Nak mati satu hal. Bila mati, tanam tak boleh cabut, tak jadi pusaka. Masuk gigi, mak bapa besar mana, bapa tu harga tu. Dah lah mahal sekarang, tak jadi pusaka. Kecuali cabut tu senang. Kalau cabut tu menyebabkan menyiksakan mayat, tak jadi pusaka, tanam aja. Tapi biasanya dia longgar. Bila mati dia longgar, senang dia cabut emas tu. Jadi sebab tu orang pakai emas dulu. Bukan nak belagak kan. Kalau pakai perak baru busuk. Jadi rambut atau tidak cerah. Kalau pakai celak, sarung dia tu emas, baru cerah mata, maka boleh pakai. Menurut kenyataan doktor yang adil ketika itu, doktor yang bagi tahu, ataupun dia yang try, dia cuba pun boleh, doktor bagi tahu pun boleh, tabib bagi tahu pun boleh, haruslah pakai pencelak daripada emas atau perak itu. Sebab tu orang dulu dia ada memang celak dia, memang bekas celak dalam tu, celak yang dia punya luar, yang dia masuk tu kan, masuk keluar yang tu. Sekarang celak pusing kan, yang masuk. Okey. Macam tu juga haram mengupah. Sekejap, stop guys, sekejap. Okey. Itu emas original, perak original. Macam mana kalau disadur emas? Soalan tadi. Disadur emas. Kalau disadur ada kat bawah, nanti dulu yang tu. Saya nak baca ni dulu. Okey. Haram mengupah orang membuat bejana emas atau perak. Haram mutlak. Nak buat apa ni? Buat emas banyak ni. Nak buat apa ni? Emas ni awak ni. Asal emas isteri dia ke apa ke, dia dapat pusaka ke apa? Nak, saya lelaki, tak boleh pakai. Betul? Kalau dia simpan, dia dapat harta pusaka emas, katalah mak dia ke, mak dia punya, dia dapat harta pusaka. Emas perhiasan, cincin apa semua, boleh simpan, boleh. Pakai haram, lelaki pakai haram, simpan boleh. Tapi dia kata tak buat apa, simpan saja, nak pakai haram. Dia pun leburkan, dia suruh buat cawan, sudu sebagainya. Buat tu haram, dia suruh buat tu haram, orang yang buat juga haram. Malah dia kata, saya bukan nak pakai, nak simpan kat dalam lemari, haram juga, haram mutlak, tak boleh. Walaupun bukan sebab nak pakai, tak boleh. Yang buat tu juga berdosa atas tukang mengambil upahnya, upah haram. Tidak wajib atas orang yang memecahkan, tak wajib. Sedangkan kita kalau ambil harta orang, kalau anak kita pecahkan pasu bunga jiran, kita wajib ganti, wajib. Pergi rumah orang, anak berlari dung pecah pasu, pecah cermin, wajib. Walaupun tuan dia kata alah budak-budak, sehingga tuan dia halalkan, selagi tak ada bunyi halal kan, wajib ganti. Alah budak-budak, biasalah. Dia cakap biasa, dia bukan cakap halal. Ganti biasa. Dia kan cakap begitu nak jaga hati. Kau tidak kan putus dara pula. Anak engkau ni buah sangat,
dah tahu buah, dah buat atas rumah aku, buat apa? Kan gaduh. Jadi macam mana nak bagi tenang ke? Alah, biasalah budak-budak. Dia cuma kata biasa budak-budak. Pasu bunga tu aku beli kat mana? Johor. RM180. Ganti. Bayar nak balik tu. Tak payah. Baut. Alhamdulillah. Wajib bayar. Ini tidak dengar dia kata, alah biasalah budak-budak. Kita dulu pun nakal. Dia cuma kata dia nakal. Dia tak cakap halal. Macam itulah yang lain-lain pun apalah. Apa-apa barang. Itu kalau anak. Sama juga kalau dia pun buat pun sama juga. Wajib dia ganti. Dia pecahkan, wajib dia ganti. Tetapi, Tetapi dalam masalah peralatan ni, yang dibuat daripada emas perak ni, tidak wajib atas orang memecahkan, meleburkan tadi, mengganti. Tak wajib ganti. Dia tu, ada. Dia ada apa? Dia ada cawan, dia ada sudu, ambil, leburkan, jadi petaknya tu jadi bulat je. Nah, baling balik kat dia. Sepatutnya kalau itu benda lain, wajib ganti, wajib buat balik, wajib bayar dan sebagainya, ganti rugi. Tapi oleh kerana dia leburkan tu adalah emas atau perak, bukan perhiasan tubuh perempuan, bukan perhiasan, bukan. Habis tu apa? Celak tadi tu kan, ataupun apa-apalah yang haram, maka tak kena apa-apa. Padahal bagi orang. Sebab apa? Ni Sayyidina Umar tu lah. Sayyidina Umar buat. Maka daripada situ keluar hukum, boleh buat walaupun tanpa izin dia. Tidak wajib atas orang yang memecahkan, mengganti. Maknanya benda tu benda haram. Sama hukumnya seperti memecahkan alat muzik seperti gitar dan biola. Sudah, ada apa dah lah. Tengok orang budak main gitar, ambil, pecah, tak wajib ganti. Dia kata gitu. Biola, peralatan muzik yang petik. Tapi yang tepuk tepuk pula, yang apa ni, gendang tu, tak boleh. Ada gendang yang kompang tu kan, atau getang tu, dia pecahkan, wajib ganti. Yang boleh hanya peralatan muzik bertali sahaja. Bertali boleh pecahkan. Lepas pecahkan, sepatutnya bila pecahkan bawah kan kena ganti, tak kena ganti. Sebab apa? Sebab kalau ikut kita baca kitab idaman penuntut kita ni, sebab ianya benda haram. Okey, bila ianya benda haram, petik kita, muzik tu jadi haram juga. Jadi kerahlah pendapat ni, haram. Peralatan muzik yang petik, pendapat muktamad mazhab Syafi'i, haram. Maka memetiknya haram, dengar pun jadi haram juga. Yang ketuk khilaf ulama, yang ketuk-ketuk kan, ketuk kan. Macam mana? Kita sekarang rasa macam pelik dengar gitar haram, habis kita dah dengar lagu tontang, haram. Tak kerah. Mana tahu, tanya kita pengarang kita idaman penuntut Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya atau guru kita. Tapi memang pun dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kitab-kitab lain bersama je. Mazhab Syafi'i, peralatan muzik yang dipetik menggunakan tali semua haram. Okey. Sebagaimana haram menggunakan bejana emas atau perak, haram guna emas atau perak. Haram pula tu dengan maksud juga. Haram pula dengan maksud juga, haram juga menyimpan sekalipun tidak digunakan. Dia simpan tu haram, emas, perak tadi, bejana tadi, apa-apa peralatan tadi. Di sisi qaul yang lebih tepat, pendapat muktamad lah ni, kerana menyimpan membawa kepada menggunakan. Tujuan simpan sebab nak guna, sebab dia peralatan. Bila nama peralatan, tujuannya guna. Kalau kita buat tu namanya perhiasan. Perhiasan tak apa, peralatan tak boleh. Perhiasan tubuh tak apa, perempuan lah maksudnya. Kalau perak, perhiasan tubuh lelaki pun tak apa. Tapi yang ini bukan perhiasan, peralatan. Bila peralatan mesti nak pakai. Tu dia kata gitu, maka haram, simpan pun haram. Tak boleh ada kat rumah. Bila ada perkara-perkara macam tu kat rumah, maka malaikat tak masuk, malaikat rahmat. Tu rumah panas tu. Tapi malaikat maut masuk.
Malaikat maut tak masuk, sedap tak benda haram. Malaikat maut masuk macam biasa. Malaikat rahmat tak masuk. Allah, banyak. Demikian juga haram menggunakan bejana yang disadur. Baru jawab soalan. Saya boleh jawab tadi, tapi dah kena baca lah, baru syok sikit baca kitab lah. Demikian juga haram menggunakan bejana yang disadur dengan emas atau perak. Sadur tu celup lah, celup dengan emas atau perak. Maksud dicairkan dulu, lepas tu dicelup. Tapi ada syarat lagi, tak secara mutlak, ada lagi. Kita baca dulu. Haram membuatnya. Buat apa haram? Buat apa? Sadur tadi, celup tadi. Haram membayar. Kalau beli ke, suruh orang buat ke haram. Orang yang buat haram. Haram menerima upah. Menerima upah juga haram. Upah membuatnya haram. Okey. Tak habis lagi ni. Sabar dulu. Kata, nak tanya. Sabar. Tunggu habis tu. Tak habis. Ada lagi syarat-syarat, beberapa syarat. Jadi, apabila disadur emas ataupun perak tadi, disadur, maka haram juga. Yang haram tu adalah buat ianya sebagai peralatan. Kalau macam perhiasan, contoh macam jam emas. Bagi lelaki, bagi perempuan tak kisah, bagi lelaki. Jam emas tu hati-hati. Yang disadur tadi haram, tak dipakai. Kalau peralatan cawan ke apa yang disadur haram. Habis kalau ada sikit-sikit, nanti perincian dekat bawah. Tangkai aja ke, tu ada perincian dekat bawah. Biar dulu tu. Kejap nak ambil satu-satu supaya tak terlepas. Jadi apa yang haram sebenarnya ni? Kita jadi fikir. Yang haram ni sebenarnya, istilah dia panggil zat emas, apa benda emas tu, diri emas ataupun kilauan emas. Mana yang haram? Sebenarnya yang haram bukan zat emas, bukan diri emas tu, bukan. Yang haram tu kilauan emas. Yang dalam TV tu haram. Apa haram kok? Joget tua-tua. Kau macam mana? Kau tak berani cakap kot. Tapi Allah lah, tua-tua ya. Apa nama? Kilauan emas? Apa? Otai masih berdosa. Bukan? Masih berbisa. Ingat otai masih berdosa. Tak tahulah. Tak sesuai lah Allah. Biar bagi kat muda-muda lah. Muda-muda pun dosa juga kalau bercampur apa semua, joget-joget. Tapi Allah, kita tengok kadang-kadang tengah-tengah nyanyi tu gigi pasuk jatuh naik balik. Allah, main duk masjid surah lah hujung-hujung ayat ni. Otai juga. Okey, tu bukan kilauan emas, tu bukan bincang kita tak bincang yang tu. Kita bincang kilauan emas tu. Apa yang haram? Diri emas tu ataupun kilauan emas tu. Kilauan tu, sinaran emas tu yang haram. Sebab tu bila disadur pun haram juga. Ada satu syarat lagi, saya tak sebut syarat tu. Syarat tu last saya nak sebut. Sabar dulu. Ada syarat lagi. Satu lagi syarat. Jadi kilauan dia, janji nampak sinaran emas, walaupun sadur tak sadur ke, maka haram orang lelaki pakai. Dari sudut pakaian, orang lelaki pakai. Haram lelaki dan perempuan pakai dalam bentuk peralatan. Haram. Dia sebab dia sama je dengan lelaki pakai. Lelaki pakai emas, lelaki dan perempuan pakai barang, peralatan. Sama je hukumnya. Cuma perempuan je boleh pakai sebagai perhiasan diri dia kan. Yang haramnya adalah sinaran. Okey, kerlipan emas ataupun warna emas, boleh juga. Warna emas itu, kerlipan dia, sinaran dia, menggelik dia daripada emas tu. Itu haram. Okey, kita baca sikit lagi. Disadur haram membuat, tapi jangan lupa bukan emas saja, perak pun sama. Dari sudut peralatan, dari sudut pakai tak apa. Lelaki boleh pakai kan? Cincin perak original, tulen ataupun perak tapi sadur. Allah. Nah, ini perak dah tak mahal sangat, dia sadur je perak. Kesian sungguh. Boleh pakai. Dari sudut boleh pakai perhiasan
Peralatan lelaki perempuan tak boleh pakai. Kena beza benda tu. Okey. Haram. Okey. Adapun yang ni yang syarat yang seterusnya. Tak habis lagi cerita tadi. Adapun celup dengan air emas atau perak, samalah celup sado lah tadi dengan emas atau perak. Jika dibakar pada api keluar zat emas atau perak, hukumnya haram. Tu syarat dia. Dah celup dah sado dah. Kalau katakanlah, bukan suka buat pun, katakanlah bakar balik, dapat tak balik emas tu? Dapat. Itu yang haram. Sado dengan perak, katakanlah orang pandai dia tengok tahu dah. Kalau dipanaskan balik, keluar tak? Boleh asingkan tak dekat boleh asingkan perak dengan benda lain yang disado tadi? Boleh asing tak emas balik? Dapat balik tak emas tu? Bila dipanaskan. Jika dapat balik walaupun sikit, baru haram. Kalau tak dapat, tak dapat ni dia. Kalau tak dapat, keluar zatnya, tak keluar perak tadi lepas panaskan yang disado tadi, tak keluar emas, tiadalah haram. Bilang dia sebab nipis sangat. Air emas tu nipis sangat. Celup sekejap tu, wah berkilat. Itu yang tak lama tu yang 2 bulan ni. 2 bulan. Tengok elak. Yang itu kalau cair kan tak dapat balik tak dapat balik. Yang itu tak apa. Tak apa ni? Tak apa, dibuat peralatan. Basuh berapa kali basuh pakai sabun, pakai yang apa nak basuh pinggan tu kan ada besi-besi tu, bercahaya dah habis. Yang tu lah. Yang tu lah, tak apa. Tak ada masalah. Dan kalau dari sudut pakai macam mana pula? Lelaki pakai, ikhlas ulama. Lelaki pakai perhiasan. Ada ulama kata tak boleh pakai juga. Pakai perhiasan, bukan yang tadi peralatan, perhiasan, pakai cincin, celup. Walaupun kalau dicairkan balik tak keluar emas tu, tetap haram pakai. Itu dari sudut pakai, lelaki pakai. Ulama yang kedua cakap samalah hukum ni. Sebab sebenarnya emas tu tak berapa nak ada dah sangat tu. Tak ada dah emas tu sebenarnya. Sekejap je tu tak ada lah. Sebab tu boleh pakai. Jadi ada khilaf ulama dari sudut lelaki pakai. Lelaki pakai celupan air emas yang bila dipanaskan tak keluar balik dah emas, tak dapat balik. Khilaf, betul kan khilaf. Tapi dari sudut peralatan memang boleh terus. Peralatan memang tak ada khilaf. Lelaki perempuan boleh pakai jika peralatan tadi dicelup dan kalau dipanaskan balik, logiknya tak keluar balik dah emas atau perak. Jam lelaki pakai. Emas tulen tak boleh, emas celup pun tak boleh. Sikit-sikit. Ada jarum. Sama. Tak boleh. Dia punya jarum, biasa jarum, lepas tu kadang nombor kecil. Oh, mesin dia emas. Yang itu baru nak cakap. Baru nak cakap dalam tu. Jangan macam ni. Sebab tu saya kata tadi, apa yang haramnya emas ni sebenarnya? Adakah diri emas itu ataupun kilauan emas? Itu sebut tadi tu kan. Jawapannya kilauan emas. Kalau macam tadi ada tak kilauannya? Mana nak nampak? Kerana itulah jika beli emas, lelaki beli cincin emas, lepas tu dia beli cawan emas, okay. Emas tulen, cawan emas haram dipakai lelaki dan perempuan. Cincin emas haram dipakai lelaki je, perempuan boleh pakai. Dia pun ambil spray hitam, spray jadi hitam, boleh pakai? Boleh. Dia ambil dia spray, boleh pakai? Boleh. Jangan bagi nampak kilauan emas. Cincin dia spray hitam, pakai? Boleh. Aku pakai emas, boleh. Mana tu? Hitam ni, aku cat. Apa guna pakai? Tahu pun tak guna. Sebab yang haram tu bukan pegang, bukan zat emas tu, bukan diri emas tu, bukan. Yang haram adalah kilauan emas. Otai masih berdosa. Itu yang haram. Jadi kalau dia sebagai mesin dalam tu, tak ada masalah. Sebab tak nampak kilauan. Bukan. Dia sebenarnya bukan duit emas. Sekarang dinar pun. Dinar pun emas. Tak ada masalah. Yang tak boleh ni, yang tak boleh, macam sebut awal tadi, peralatan. Dia tu peralatan.
Duit lama bukan peralatan. Boleh. Duit lama boleh sebab dinar pun daripada emas kan. Peralatan yang tak boleh, yang macam kita macam ni kan peralatan, kita guna ni untuk minum, kita guna jam kan peralatan. Dia perhiasan lain. Perhiasan hanya lelaki tak boleh pakai, perempuan boleh pakai emas. Tu perhiasan. Peralatan walaupun tak pakai tak boleh. Macam ni kan. Ada kotak tisu kan, ada dia punya sarung apa dia punya tu, letak kotak tu emas ataupun perak, haram sebab peralatan. Kita nak guna apa-apa sahaja peralatan, sehinggalah sampai tahap darurat barulah boleh kan. Darurat memang boleh. Apa lagi peralatan? Mic. Orang nyanyi dia ada mic sendiri tu. Kalau tidak tak sedap suara kot. Mic emas haram. Peralatan. Nyanyi itu kita cerita bab lain, halal ke haram ke, lelaki perempuan campur tak campur tu bab lain. Tapi mic tu sebab dia peralatan, haram lah. Jadi kalau chip kat dalam tu tak, sebab tak nampak. Ya, dia peralatan tapi tak nampak. Peralatan yang nampak sinarnya. Sebenarnya perkara ni macam mana boleh jadi peralatan ni jarang dibincangkan lah. Jarang bincang bab peralatan, biasa bincang bab perhiasannya kan. Sebab manista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bi hurmani. Itu apa dia panggil? Kaedah fiqh. Seseorang yang nak cepat perkara itu belum sampai waktunya akan menyebabkan perkara itu dia tak dapat, atau dia akan jadi haram, atau dia tak dapat lah. Benda tu tak sampai waktunya lagi, dia nak cepat-cepat, maka dia tak akan dapat benda tu. Orang Melayu cakap belum duduk dah belunjuk, jatuh macam nangka busuk. Contoh lah, dia nak harta pusaka ayah dia bunuh ayah dia tak dapat harta pusaka walaupun dia anak. Bab bunuh tu cerita lain, hukuman bunuh dia tak dapat harta pusaka. Yang menjadi polemik baru-baru ni lah, tak tahulah orang tahu ke tak. Asatizah ilmuwan kita, dia bawa kereta, anak ayah duduk belakang, accident, mati. Adakah ayah yang mati, anak tak mati, adakah anak dapat harta pusaka? Tak dapat. Memang dia tak bunuh dia, memang dia tak sengaja, bukan cerita sengaja tak sengaja. Manista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bi hurmani. Dia tak boleh bunuh walaupun tak sengaja, tak dapat. Sebab dia nak cepat pusaka sebelum sampai waktunya, bunuh walaupun tak sengaja, maka tak dapat. Nak cepat minum arak dekat dunia, dekat akhirat tak boleh minum arak, maka berdosalah maksudnya ke. Nak cepat pakai emas, peralatan emas di dunia sedangkan haram, nak cepat, sedangkan di syurga dia pakai, tak dapat, dengan maksud haram, maksud neraka. Itulah maksudnya peralatan. Allah. Okey, jadi kalaulah besi berkarat, saya kadang baca, saya nak baca dulu. Besi berkarat tu disebut di bawah. Okey. Adapun memakai bejana yang ditampal dengan perak adalah seperti berikut. Adapun memakai bejana yang ditampal oleh perak, tampal dengan perak adalah seperti berikut. Tampalan perak. Yang tadi emas ni perak. Besar tampalnya pada pandangan orang ramai, pada uruf tempat tampal kerana perhiasan, hukumnya haram. Sebab perak ni orang buat tampal, dia tahan lama. Okey. Jika nak tampal periuk dengan perak, periuk bocor, kuali bocor dengan perak. Sebab kalau pakai ni dia cepat bocor balik. Pakai perak. Pakai emas tak boleh. Pakai perak yang mana besar pada pandangan orang, besarnya. Cawan ni tanpa perak separuh. Besar pada uruf ni, dia tak adalah besar separuh tak separuh, besar ni, maka haram pakai perak. Tu sebab dia seolah-olah macam sebenarnya dia nak pakai perak, tu yang banyak tu, dia bukan nak tampal. Yang kedua, besar tampalnya kerana ada hajat.
seperti membaikkan rupanya, hukumnya harus dipakai serta makruh. Besar tampal, macam tempayan berlubang besar ni, besar tu tampal dengan perak contoh. Kuali besar, kuali yang besar tu, yang bukan kuali kecil ni, kuali besar, besar ni berlubang, tampal dengan perak besar tu, tapi ada keperluan, makruh. Hukumnya makruh sebab besar, makruh. Kenapa pula tak haram? Sebab ada keperluan. Yang tadi tak ada keperluan. Nampak sangat ini lakon ni, sebenarnya nak pakai perak, cakap konon-konon tampal lah. Macam tu lah. Yang pertama tadi. Yang kedua ni memang perlu, cuma besar sangat, maka makruh pakai. Kecil tampalnya kerana perhiasan, makruh dipakai. Kecil je, tak kecil, lain aja bagi cantik. Betul, ada lain bawah ni, lain garisan-garisan ke atas ni ke sikit perak. Tapi bukan sebab hajat, perhiasan, tapi sikit, makruh. Jadi maksudnya perak ni kalau ada sikit-sikit dekat perhiasan boleh pakai, tapi hukumnya makruh. Nak bagi cantik je, lain-lain kan. Kecil tampalnya kerana ada hajat. Kecil tampalannya kerana ada hajat harus dipakai. Besar ni cawan, lubang dia besar ni. Kan memang betul ni namanya. Kita tengok pun ini memang nak tampal ni. Memang nak tampal. Bukan main-main, bukan nak sengaja, tidak. Maka harus. Dia boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi harus. Kau dah. Okay. Tiada haram menggunakan bejana emas atau perak yang disadur dengan tembaga dan seumpamanya. Kalau nak sadur dengan tembaga kan pun tak ada masalah. Jangan dengan emas, jangan dengan perak. Dia kata tembaga. Tembaga tu. Atau okey, tengok atau ni menarik. Kena garis ni. Menarik. Atau dikaratkan seperti disapu dengan benda yang boleh mengubah rupanya, tinggal seperti tembaga. Atau dikaratkan, maksudnya dicat lah, dicat dan disapu, macam saya sebut tadi lah. Ada spray warna hitam, spray warna putih, jangan nampak kilauan dia, ataupun biar nampak warna tembaga. Warna tembaga bukan warna emas, lain. Emas dia punya lain, dia punya pergi tu. Tembaga lain. Jadi spray dekat-dekat emas juga tembaga ni kan. Warna spray warna tembaga. Tak apa. Yang penting tak nak nampak warna kilauan emas tadi. Tapi kalau dia beli cat emas, bukan cat warna emas. Tapi bukan emas. Kalau emas berapalah 1 tong tu. Warna emas yang orang cat gate tu. Kan ada gate, lepas tu ada bulat tu. Kerawang tu. Yang tu warna hitam. Gate dia warna hitam. Betul, dia tu warna kita panggil warna emas. Itu bukan emas betul. Kalau emas betul, mahal. Dia bukan emas betul. Itu bukan emas betul. Bila dia bukan emas betul, ambil cat tu, cat dekat emas betul. Boleh. Walaupun namanya warna emas. Cat emas telah dicat pada emas. Maka boleh tengok, boleh. Yang tak bolehnya emas, kilauan emas original. Silauan emas original. Itu yang tak boleh. Okey. Harus menggunakan bejana yang lain daripada emas atau perak. Selain daripada emas perak, guna seperti yang diperbuat daripada yakut, marjan, akik dan sebagainya. Ini benda-benda lah, plastik tak plastik, batu-batu ke apa. Walaupun harga dia mahal daripada emas. Kalau buat cawan emas, berapa harga dia? Dalam 80,000. Satu cawan 80,000 emas tulen. Kalau buat pakai belian apa dia buat ni, 100,000. Walaupun 100,000 boleh pakai. Sama juga. Sebab apa? Sebab yang tak boleh emas dengan perak. Dia bukan tengok harga. Cincin emas, harga cincin emas kecil tu harga 1,000. Lalu harga 1,000 cincin emas. Cincin satu lagi, cincin perak, tapi ada permata. Harga 1 juta. Oh, mahal. Maka
Cincin perak tu lelaki boleh pakai walaupun harga juta. Emas walaupun harga 1,000, cincin tak boleh pakai. Sebab dia bukan tengok harga. Dia tengok ulang balik. Cerita yang sama aja. Kilauan emas tu. Kilauan emas tu habis. Dia sebenarnya ada ceritanya. Isyak berapa? Lagi 9 minit. Oh, saya nak cerita satu cerita. Dah isyak lah kira. Okey. Okey. Kita tutup dengan satu cerita. Ada satu bukan kisah lah. Satu kajian. Kenapa emas haram pada lelaki? Dia lebih terkesan pada lelaki. Ni kajian. Emas lebih terkesan kepada lelaki berbanding perempuan. Mengapa? Perempuan tak ada kesan sangat. Buktinya dia boleh pakai. Lelaki tak boleh pakai kerana ada kesan dekat lelaki. Dan apa hikmah lelaki tak boleh pakai emas? Sama ada pakai perhiasan atau pakai peralatan, dua-dua tak boleh. Perempuan boleh juga pakai walaupun peralatan tak boleh. Kerana bila pakai peralatan tu nampak megah dia tu lain macam, belagak dia lain macam. Sebab tu perempuan lelaki pun tak boleh. Habis kalau macam tu kenapa lelaki tak boleh pakai emas? Ini tidak adil. Adil dah sebenarnya, kita je tak tahu. Bila kajian dibuat, kenapa orang lelaki dia tak boleh pakai emas? Rupa-rupanya emas ni dia mengeluarkan debu, dia panggil lah. Partikel-partikel. Debu tu halus. Sangat halus. Dia panggil debu-debu emas. Partikel-partikel yang sangat halus. Lelaki pula kasar kulit. Liang-liang pori, liang-liang roma besar. Kalau peluh lagi besar. Dia besar. Sebab tu kasar. Perempuan halus. Kenapa? Liang-liang itu halus. Jadi, bila emas ada mengeluarkan partikel debu-debu emas tadi tu, maka dia mudah untuk masuk ke dalam lelaki. Halus masuk. Perempuan dia masuk juga, tapi payah nak masuk sebab kulit halus, kulit roma dia kecil. Bila dia masuk, masuk benda asing dalam, masuk ke kulit, masuk dalam darah, masuk tak tahu apa jadi kat dalam tu. Tapi dia halus sangatlah, dia halus. Lama-lama dia menyebabkan Alzheimer lah, darah salur darah tersumbat lah, toksik lah, mencepatkan proses penuaan lah, macam-macam dia jadi penyakit. Dia lekat dekat bawah pinggang ke, dia rosakkan tu, dia masuk dalam darah sebab dia terlalu halus. Jadi orang lelaki lebih kuat, macam tu kot, lebih kuat menyerap debu tadi berbanding orang perempuan sebab dia besar, dia punya look tu besar. Dan bila macam tu menyebabkan sistem badan tu jadi tak cantik lah. Kalau kita tengok orang lelaki pakai emas bertahun-tahun, cuba tengok muka dia. Bukan nak cakap uduh, bukan. Ada muka semacam. Macam mana tu? Kusam dia panggil lah. Tak, macam mana tu? Macam cuba tengok muka LGBT. Kan dia pelik, okay? Nak cakap uduh bukan uduh, tapi dia macam pelik pada orang. Kenapa dia pelik? Sebab dia pelik. Dia memang ada kesan. Apa yang dia semua ada kesan. Orang yang makan binatang tak sembelih, ada kesan dekat badan, dekat muka dia, tengok pelik. Ada orang makan biawak, makan apa, tak sama. Cuba tengok orang Islam dengan orang kafir, lain muka, padahal sama je. Nak kira manusia dengan manusia, tapi dia ada lain. Sebab pemakanan, pemakaian, semua ada memberi kesan. Ada beri kesan. Jadi lepas tu pula bila masuk ke dalam darah orang lelaki, orang perempuan masuk ke dalam darah sikit. Sebab dia lagi pakai emas, lagi mudah masuk. Kalau lelaki pakai, lagi senang banyak masuk. Jadi berkumpul lah dalam, tak boleh keluar. Tapi orang perempuan dia keluar. Itu kita akan bincang perbahasan akan datang. Haid nifas istihadah. Kita berhenti kat situ kan, akan datang ni. Jadi perempuan ada haid, tiap-tiap bulan dia keluar automatik. Yang keluar haid tu keluar emas tu. Macam tu lah. Dia keluar auto.
Sebab tu orang perempuan dia keluar haid tu auto keluar benda-benda kotor apa semua keluar. Termasuklah emas tadi yang dia keluar. Dah lah masuk sikit aja. Sebab kulit dah apa ni yang romanya halus. Kecil. Dah lepas tu keluar pula secara automatik tiap bulan. Jadi kita kalau orang lelaki pakai nak keluar macam mana? Dia kena buat cara manual lah, bekam. Untuk keluar. Orang pakai emas kalau bekam dia Allah berketul-ketul. Dia keluar berketul-ketul. Kita boleh nampak beza hitam dan berketul-ketul. Orang yang pakai emas ni, pakai rantai. Orang lelaki lah sebut orang lelaki. Orang perempuan tak, orang perempuan dah keluar dia auto, Allah buat dia automatik. Jadi sebab tu kita tak boleh pakai. Saya pernah pergi satu dekat akupuntur. Maksud Melayu akupuntur, akupuntur kan. Cina. Dekat Selayang. Bila orang lelaki nak buat, dia pakai jarum emas. Bila orang perempuan, dia pakai jarum biasa. Jarum yang besi. Itu peralatan juga. Tapi dia lebih kepada perubatan. Jika ada sebab-sebab yang diterima, boleh pakai. Perubatan tak kisah, boleh pakai kan. Macam gigi tu kan. Itu perubatan. Cuma secara umumnya haram dulu lah. Lepas tahu, rupanya tak haram juga. Sebab dia perubatan yang boleh diterima. Dia pakai emas. Dia kata lelaki, kalau perempuan tak pakai emas. Tak pakai emas. Dia kata lelaki kena emas ni saraf dia yang lemah-lemah jadi kuat balik. Sebab emas ni dia seolah-olah macam booster tau. Kena kalau kita dia kuat seolah-olah macam tu. Dia macam booster. Dia jadi kuat. Atau bahasa lain, emas kena badan lelaki, dia akan ada tindak balas. Itulah tindak balas. Sifat lelaki yang kasar akan dirangsang menjadi lebih ganas. Dia akan itu. Jadi setakat jarum tu jadi ganas apa? Dah sakit urat nak bangun tak boleh, dia jadi kuat lah maksudnya. Tapi kalau sihat, dia jadi ganas lah. Dia terlebih, dia akan mengeluarkan, akan merangsangkan sifat ganas lelaki dengan maksud badan dia jadi semangat, jadi tu merangsang. Malah mungkin jadi jahat, tak terkawal, dia merangsang. Jadi bila sakit, eloklah guna emas tu. Sebab dengan emas, dia rangsang sikit. Jadi sihatlah sikit. Taklah jadi ganas. Sebab dia dah sakit. Kalau tak sakit. Sebab itulah, orang pakai emas ni memang agak ganas. Dia ganas. Perempuan tak. Dia ada hormon-hormon je lah. Apa nama hormon? Estrogen lah, apalah. Sebut tak erti. Vitagen tahulah. Dia memang ada tahap hormon estrogen. Hormon estrogen ni ada sikit je pada lelaki. Pada perempuan dia banyak. Hormon ni yang buat hormon dia. Jadi dia selamatlah orang perempuan. Orang lelaki tidak. Emas ni dia memang akan ada current. Maka lepas saya dengar, saya cuba perhati. Saya tengok betul juga. Gangster-gangster semua pakai emas. Betul dia ganas. Ada geng LGBT pakai emas. Yang pondan pakai emas. Saya cuba juga cari dulu kat lorong Haji Taib. Saya bukan cari tu. Ustaz lagi bukan. Saya antara dulu orang yang pergi jugalah. Bantu. Sekarang ni lorong Haji Taib ini macam lah. Tak ada elok lah sekarang. Sekarang pun dah berapa tahun lah? 5-6 tahun ke 10? Tak 10 tahun lama sangat. Dah okey dah. Dulu Allah, kita turun Hentian Putra naik bas, belajar kat Kelantan kena naik bas tu kat Hentian Putra. Saya tak tahulah sekarang ni apa nama tu, ada lagi ke tidak. Jalan kaki sikit nak naik bas, kena lalu kat lorong Haji Taib tu. Memang seram. Masuk pukul 4 pagi. Kalau nak tunggu subuh lambat lagi. Bas pertama pukul 6, naik pukul 6 sampai rumah pukul 6.30. okey lah. Kalau nak tunggu baru pukul 4.30 sampai awal. Pergi jalan. Saya dah perhati-perhati juga. Tak ada pun orang pakai emas. Tak ada. Kalau ada pun halu-halu saja. Itu perasan. Sebab tu dia lembik. Pondan, sotong. Sebab tu lah. Cuba dia pakai emas. Terus jadi. Yang jantan ni, bukan yang perempuan, yang jantan. Terus jadi. Sebab lelaki memang akan terangsang dari sudut saraf-sarafnya dengan emas. Perempuan tidak. Perempuan relax. Kerana hormon estrogennya sangat tinggi. Allah alam. Kuat. Sikit. Akan datang kita masuk haid, nifas dan istihadah. Allah, hai.
Panjang tak? Haid secara ringkas ni. Haid nifas dan istihadah. Laki pun kena tahu bab ni. Jangan ingat laki tak tahu. Dipersoalkan nanti kat padang mahsyar. Wallahu alam, tangguh dulu. Tasbih kafarah dan salatu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi